Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So inilah yang dikatakan Perikatan Nasional PAS dan juga Bersatu mencuci tangan. Dan akhirnya siapa yang mereka salahkan? Perdana Menteri kita hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Begitu senangnya kerja mereka sahabat-sahabat semua atas kegagalan semasa mereka menjadi kerajaan Perikatan Nasional. Pelbagai permasalahan yang tidak dapat diselesaikan, tapi hari ini seakan-akan kononnya masalah itu timbul ketika kerajaan hari ini, ketika Perdana Menteri menjadi kerajaan. Begitu senangnya mereka mencuci tangan. Dan hari ini kita lihat sahabat semua, pemimpin daripada Perikatan Nasional berjumpa meeting dengan negara komunis. Siapa yang memanggil negara komunis ini adalah dakwaan-dakwaan daripada pemimpin-pemimpin PAS. Sehingga hari ini salah seorang pimpinan PAS, orang ustazah muslimat PAS, sedang berdepan dengan dakwaan kerana menfitnah dan menyebarkan berita palsu. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan Anda berita ini, tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Untuk yang pertamanya, kebangkitan selepas ekonomi Malaysia punah rana. Bilakah kerajaan Malaysia punah rana? Anda semua tahu, yaitu ketika kerajaan PAS dan juga Bersatu menjadi kerajaan dalam Perikatan Nasional. Jadi ibaratkan Malaysia ini sebagai sebuah rumah. Akibat tuan rumah terdahulu tak reti jaga, maka keadaan rumah jadi seamat teruk. Jadi atap berlubang-lubang, batang paip bocor, penghawa dingin tidak berservis, dapur berkecah, jamban berkerak, longkang tersumbat, tingkap ada yang pecah dan lain-lain lagi masalah. Jadi apa yang dilakukan oleh tuan-tuan rumah terdahulu hanya pandai berhutang, tiap kali muncul masalah. Duit yang dipinjam tidak pula digunakan untuk membaiki rumah, tetapi selalu hanya untuk dijadikan hanya untuk jolisakan. Lantas ia menambah lagi masalah. Dalam rumah ada anak-anak jahat yang rembat duit keluarga sendiri. Akhirnya rumah semakin punah dan semacam tidak layak didiami. Jadi apabila tuan rumah baru yang masuk, yang kini dipimpin oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, segala kerosakan dapat ditangani walaupun ambil masa. Ketika Perdana Menteri kita ingin memperbaiki tiap kerosakan, tuan rumah dan geng-geng melalak-lalak macam jin dibacakan yasinan kata penulis ini. Dengan berperangai begitu, tuan dan geng-gengnya berharap kesalahan mereka dilupakan orang. Segala yang rosak bagi mereka hanya muncul sejak Anwar menjadi Perdana Menteri. Mereka pula lepas tangan atau cuci tangan. Yang disembunyikan sewaktu mereka memimpin, hutang meningkat kepada 1.5 triliun ringgit. Dengan inflasi mencecah 4 ke 5%. Kadar pengangguran pada tahun 2020 juga dicatat paling tinggi sejak tahun 1993, yaitu 4.5%. Kini dapat dikurangkan di bawah 3.5%. Beberapa petunjuk utama negara kita seperti prestasi ringgit juga kian mengukuh. Daripada hampir RM5 per dolar Amerika sudah berada pada paras RM4.70 dalam kurang 3 bulan sahaja. Jadi menurut Bloomberg, ringgit menjadi mata wang kedua terbaik di Asia selepas rupiah India. Ini kenyataan daripada Bloomberg ini bukan kenyataan daripada PAS dan Bersatu dan Gelakan Perikatan Nasional. Kalau daripada mereka akan katakan nilai ringgit jatuh dan sebagainya. Itulah kedangkalan mereka. Seakan-akan mereka tidak melihat, membutakan mata dan memekakkan telinga. Lagi dalam keadaan rumah yang serba rabak, ada kalanya perlu diganti segera di situ dan di sini. Misalkan bekalan air perlu ditutup seketika kerana bocornya sudah terlalu besar dengan kerugian semakin hari semakin banyak. Kalah bekalan air dihentikan seketika, itulah pemimpin pembangkang mengambil kesempatan menonjol diri sebagai jago. Kononnya kerajaan bodoh belaka sehingga menyebabkan bekalan terputus. Fakta yang disembunyikan ialah bukan diputuskan selama-lamanya, namun hanya gangguan sementara untuk pembaikan dilakukan. Dalam hal penyasaran subsidi, bayangkanlah kalau tiada penyasaran subsidi, jumlah elektrik atau diesel yang diraih golongan mahakaya beserta kecurian ialah berjumlah lebih kurang dalam 5 ke 6 bilion setahun. Angka itu tidak mati di situ tapi terus meningkat. Dan bayangkan
kalau PN terus jadi kerajaan dengan Muhyiddin Yassin atau Hamzah PM-nya, dalam 3 tahun depan Malaysia bakal rugi sehingga 20 bilion ringgit. Penggunaan diesel di sempadan kini mendadak kurang sampai 40% sejak penyasaran dilaksanakan. Kalau bukan kerana penyeludupan, hantu raya manakah yang menyogok diesel sebegitu banyak tiap-tiap bulan? Mana mungkin dengan kebocoran besar hutang negara boleh dikurangkan? Apik Lempang di Pekan Pago pun tahu matematik ini. Jelas sekali bicara Muhyiddin yang mengaku pintar ekonomi seperti ungkapan Hakim Jeremy Bentham dari England di abad ke-18 sebagai omong kosong di atas panggung. Ya, pemimpin PN hanya enak menghentam di depan penyokongnya sendiri di pentas ceramah, tapi keberanian melakukan sesuatu yang benar untuk tapi tanpa keberanian, ya, mereka tidak mempunyai keberanian melakukan sesuatu yang benar untuk negara. Dan apakah ketika menjadi Perdana Menteri, Muhyiddin buta tidak nampak ada kebocoran besar, elektrik, diesel, subsidi ayam dan berbagai bentuk rasuah soalnya. Kalau batang pipe meleleh hingga bil naik 10 ke 20 ringgit sebulan di rumah pun ibu bapa sudah bising-bising ini kan pula berbilion-bilion dibiarkan Muhyiddin. Kalau bukan culas, apakah namanya? Lebih baik bertanggung jawab apabila jenis pemimpin PN yang akan berdiam diri 1000 bahasa ketika mereka tahu yang mereka bermasalah dan bersalah. Lihatlah Muhyiddin langsung tidak berketik untuk menjelaskan isu menantunya yang lari ke negeri sejak lebih setahun lalu. Kalau dahulu pimpinan Perikatan Nasional menganjing jolo yang lenyap entah ke langit mana, kini tidak ada bezanya sikap mereka berhadapan cerita menantu Muhyiddin. Dan di saat Blok Pembangkang menggunakan surat layang atau status FB kabur sebagai asas berhujah dalam parlimen, Badan Kewangan Antarabangsa pula memberi pandangan meyakinkan bersangkutan kebangkitan baharu ekonomi Malaysia. Ya, dan 2 minggu lalu syarikat kewangan seperti JP Morgan atau majalah perniagaan terkemuka Forbes mengakui ekonomi Malaysia dengan berani telah ditetapkan berada pada landasan yang betul. Dalam satu temu bual televisyen CNBC, Ketua Strategik Asia Pasifik JP Morgan iaitu Rajiv Batra berkata, Malaysia kini menjadi pilihan utama pelabur antarabangsa dan menjadi negara ekonomi yang paling diyakini selepas China dan juga Jepun. Jadi sekali lagi sahabat semua, dengan pencapaian yang dicatat kurang setahun setengah saja, tidak ada sepatah komen pun di kalangan pemimpin pembangkang PAS dan Bersatu. Selain malangnya, mereka lebih disibukkan dengan doa kunut nazilah bagi menghancurkan sesama Muslim. Di sanalah kegusaran pembangkang dapat dirasai seperti mana era 1990-an dahulu. Mereka sedar semakin lama Anwar memimpin, ekonomi negara berbarang mungkin muncul sebagai kekuatan baharu Asia. Kelihatan yang fokus ekonomi madani ialah untuk keluar daripada kuasa kegelapan, yakni seperti mana ungkapan masyhur dalam sepucuk surat filosof Jerman Walter Benjamin kepada sahabatnya, iaitu kuasa kegelapan itu ialah politik yang tidak berfakta, hilang kewarasan, berasaskan sentimen sempit agama, kaum serta kebencian yang tidak berkesudahan. Tapi akibat kuasa kegelapan itu jugalah Presiden George W. Bush kalah dalam pemilihan presiden pada tahun 1992. Tak kalah, pasukan Bush sibuk mengapi-apikan sentimen rakyat bahwasanya negara mereka boleh terus menjadi polis dunia dan mencorak tata tahanan baru selepas keruntuhan kesatuan Soviet. Itu semua tidak lebih mainan sentimen semata. Pasukan Bill Clinton hanya perlu satu kalimat yang kemudiannya diucapkan oleh Ketua Strategik Demokrat James Carville yang berkata, "Iya, ekonomilah bagal." Dari sana, rakyat Amerika seakan diberikan percikan api kesadaran bahwa kehancuran ekonomi yang didertai tidak lain disebabkan sikap angkuh Republik dan Bush yang asik bermain sentimen. Kalau Bush pun bisa tergolek akibat kecuaiannya, apalah sangat Muhyiddin dan geng-geng yang sudah jelas mengabaikan dan bikin rosak rumah bernama Malaysia kita ini selama puluhan tahun, yang jadi kaya raya yang paling banyak mendapat nikmatnya mereka, bukan rakyat jelata. Wow, ini antara ulasan ya daripada Hasmi Hashim, seorang penulis lirik dan otai komuniti Jalan Terawih terbaik. Jadi saya tergerak hati saya ya untuk mengongsikan ya apa yang ditulis oleh beliau ini. Sangat begitu baik sekali sahabat semua. Jadi sebelum saya akhiri sahabat semua hari ini, ya, PAS membuat dakwaan bahwa Singapura ini adalah negara komunis. Itu antara dakwaan pemimpin-pemimpin daripada Parti Islam se-Malaysia. Tapi hari ini sahabat semua, apa yang lebih membingungkan kita adalah apabila pemimpin Perikatan Nasional jumpa bekas Perdana Menteri Singapura bincang akta lompat parti.
Apa sudah berlaku sahabat semua? Kalau sebelum ini mereka katakan Singapura ini negara komunis. Kenapa pula Perikatan Nasional ini bersama berjumpa dengan pemimpin-pemimpin bekas Perdana Menteri Singapura? Apa kata pemimpin-pemimpin PAS? Apa pula dalil yang akan diberikan oleh pemimpin ataupun politikus-politikus sampah daripada parti PAS ini sahabat semua? Jadi dalam masa terdekat ini saya ingin membacakan kenyataan media ini. Bekas Perdana Menteri Singapura yang kini merupakan Menteri Kanan Negara itu yang sedang dalam lawatan kerja rasmi di Malaysia berjumpa dengan ahli Parlimen Perikatan Nasional membincangkan berbagai isu termasuk akta anti lompat parti, kata Hamzah Zainuddin. Kata Hamzah lagi berminat mahu mendengar pandangan ahli Parlimen PN sebagai isu lain termasuk kos sara hidup. Menteri Kanan yang juga merupakan bekas Perdana Menteri Singapura juga berniat untuk mendengar dengan teliti pandangan ahli-ahli Parlimen PN berkait isu dalam negara seperti kos sara hidup dan dasar pencokaian negara, selain isu panas berkait undang-undang anti lompat parti yang turut mendapat perhatian khusus beliau, katanya dalam kenyataan di Facebook. Ahli Parlimen PN yang turut hadir Raji Jidin, Guru Besar Nembita, Saifuddin Abdullah, Dr. Ahmad Yunus Khairil Nizam. Itu antara yang hadir ya dalam perbincangan ini sahabat semua. Jadi apa sebenarnya motif yang cuba disampaikan oleh geng-geng daripada Perikatan Nasional ini sahabat semua? Apabila mereka berjumpa dengan bekas Perdana Menteri Singapura yang didakwa oleh parti PAS, pemimpin PAS, muslimat, ustazah daripada PAS, bahawa negara ini adalah negara komunis. Ini dia sahabat semua. Betapa hipokrit, betapa dangkalnya pimpinan-pimpinan. Namun, ya kita mau mendengar apakah dalil, ya ataupun mereka akan mengunci mulut dan tidak akan memberikan apa-apa komen ya berkaitan dengan isu ini. Jadi ini yang menarik untuk kita ikuti sahabat-sahabat semua. Adakah mereka akan memberikan atau menyucikan tindakan pemimpin-pemimpin PN ini, ataupun menampakkan sebenarnya betapa hipokritnya politikus sampah daripada PAS dan juga Bersatu, termasuk juga parti gelakan sahabat-sahabat semua. Tak gelak tak makan. Jadi apa pandangan Anda? Itu pandangan saya. Anda boleh berikan dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nopo Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.